Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Husna Syafiqah binti Wan Muhammad Najmuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraihan binti Yunus. Pendahuluan. Sistem pendidikan melalui satu persekolahan merupakan elemen yang paling penting dalam membangunkan sesebuah negara dalam bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Sistem pendidikan ini bukan sahaja berperanan untuk memberikan pendidik kepada masyarakat semata-mata, bahkan menjadi tempat perjuangan untuk menyampaikan nilai-nilai murni dalam mencapai perpaduan kaum, khususnya di negara kita, Malaysia. Sebagai negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga bangsa, agama, pelaksanaan sistem pendidikan ini haruslah bersesuaian mengikut keperluan masyarakat Malaysia. Sistem pendidikan yang terbaik haruslah bersesuaian mengikut keperluan masyarakat Malaysia. Sistem pendidikan yang terbaik adalah sistem persekolahan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat di Malaysia. Di mana tidak terhenti apabila seseorang individu itu tamat pengajian di institusi pengajian tinggi di Malaysia adalah sepanjang hayat dan perlu untuk meneruskan sumbangan dalam memetabatkan bangsa dan negara. Hal ini demikian kerana sistem dan dasar pendidikan di Malaysia sering mengalami perubahan, terutamanya laporan-laporan pendidikan yang telah dikeluarkan. Selain itu, penulisan ini juga akan melakukan satu analisis sistem pendidikan tersebut serta membincangkan isu pelaksanaannya. Seterusnya, latar belakang pendidikan di Malaysia. Di pengertian bagi pendidikan adalah sangat luas dan tiada satu pernyataan maksud yang konkret bagi pendidikan. Aspektor telah menjelaskan bahawa pendidikan ini merujuk kepada bukan proses khusus, sebaliknya ia merangkumi kriteria salah satu daripada kelompok proses, mesti menyesuaikan pengertian yang luas, berbeza-beza. UNESCO pula berpendapat bahawa matlamat pendidikan adalah untuk memberi khidmat perubahan transformasi sosial yang lebih luas. Pendidikan digunakan dengan tujuan untuk memperbetul dasar awam dengan hasrat untuk mencapai objektif sosial dan ekonomi. Sebelum kedatangan British ke tanah Melayu, sistem pendidikan masyarakat Melayu pada ketika itu adalah berlandaskan kepada pendidikan tidak formal dan pendidikan bersifat formal. Pendidikan tidak formal ini yang dimaksudkan ialah pendidikan yang berlandaskan kepada pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan generasi seterusnya. Selain itu, mereka juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan juga menghafal Al-Quran, menghafal doa, mempelajari ilmu agama. Guru utama adalah para imam dan ulama yang dianggap sebagai orang yang berpendidikan pada masa itu. Lepas itu, pendidikan ini terus berkembang dan hala tuju pendidikan pada peringkat ini sangat berkesan untuk menjadi pendorong kepada kemajuan manusia dalam aspek kerohanian, pemikiran, moral dan juga keduniaan berdasarkan falsafah pendidikan Islam yang diterapkan dalam pembelajaran. Sewaktu penjajahan Inggeris, perubahan yang ketara mula berlaku dalam sistem pendidikan negara. British telah memperkenalkan pendidikan yang berteraskan Inggeris, di mana sekolah-sekolah Inggeris yang ditubuhkan dan mengajar dalam bahasa Inggeris. Namun begitu, masyarakat Melayu tidak mendapat kesan yang positif kerana kebanyakan anak Melayu pada ketika itu tidak mahir dalam berbahasa Inggeris. Selain itu, yuran-yuran mahal serta jarak sekolah juga menghalangi masyarakat Melayu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Selain daripada sekolah-sekolah kerajaan yang dibina oleh British, wujud juga sekolah-sekolah mubalir yang ditubuhkan oleh serta jarak sekolah juga menghalangi masyarakat Melayu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Selain daripada sekolah-sekolah kerajaan yang dibina oleh British, wujud juga sekolah-sekolah mubalir yang ditubuhkan Selain daripada sekolah-sekolah kerajaan yang dibina oleh British, wujud juga sekolah-sekolah mubalir yang ditubuhkan oleh mubalir-mubalir Kristian secara persendirian. Namun begitu, masyarakat Melayu masih tidak mahu menghantar anak-anak mereka sekolah ini kerana takut dipengaruhi oleh agama Kristian. Kita sebagai orang agama memang takut dengan orang Kristian sebab kita lain bangsa, lain agama macam tu.
Sementara itu, kedatangan buruh-buruh daripada China dan India yang dibawa masuk oleh British untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dalam sektor pelombongan, biji timah dan estet-estet getah telah mewujudkan sekolah-sekolah dan sistem pendidikan mereka sendiri. Hal ini telah mewujudkan sistem pendidikan yang berasaskan bahasa ibunda ataupun pendidikan vernacular, iaitu pendidikan vernacular. Pendidikan ini berorientasikan keperluan identifi kaum masing-masing. Sekolah-sekolah vernacular ini bergerak dengan sendiri dan tidak wujud interaksi antara kaum kerana sekolah-sekolah Inggeris dan Cina terletak di bandar dan sekolah-sekolah India terletak di estet-estet dan diuruskan oleh organisasi masing-masing. Jadi, sistem pendidikan sebelum merdeka ada 6. Yang pertama ialah sistem pondok dan pendidikan vernacular. Dasar pecah pendidikan merupakan bentuk sistem pendidikan pada masa ini, iaitu pada masa sistem pondok dan pendidikan vernacular. Tiada penyatuan antara penduduk bandar dengan luar bandar, lebih-lebih lagi antara kaum. Seterusnya, sistem ini terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada pembangunan tanah air, pembentukan identiti kebahasaan, perpaduan rakyat dan juga kemanusiaan. Seterusnya adalah untuk mengekalkan tumpuan taat kepada negara masing-masing. Laporan yang kedua adalah laporan Cheesman. Laporan ini telah disediakan oleh Mr. H.R. Cheesman, Timbalan Pengarah Pendidikan pada tahun 1946. Tujuan dia ialah membuat satu laporan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan juga pendidikan vernacular, iaitu pada tahun 1946. Cadangan dikemukakan. Yang pertama adalah pendidikan peringkat rendah, iaitu peringkat asas secara percuma dalam semua bahasa pengantar. Yang kedua adalah pendidikan peringkat menengah, iaitu sekolah pertengahan dan juga sekolah tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga adalah bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib di semua sekolah vernacular. Seterusnya adalah laporan Burness, iaitu pengurusinya Encik Elijah Burness. Tujuannya adalah untuk menyelidik dan memperbaiki pendidikan bagi orang Melayu pada tahun 1991, dan cadangannya adalah yang pertama untuk menubuhkan sekolah-sekolah peribahasa dengan bahasa BI, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua adalah sekolah-sekolah vernacular, iaitu Melayu, Cina dan Tamil ditukar beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan. Dan seterusnya yang terakhir adalah pengajaran agama, menggantikan pengajaran jawi di sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah laporan Fan Wu ini terdiri daripada dua doktor. Yang pertama adalah Dr. Fan dan yang kedua adalah Dr. Wu. Okey, laporan ini disediakan oleh jawatan kuasa mengenai pendidikan Cina. Ya, pengurusinya adalah Dr. Fan dan juga Dr. Wu. Tujuannya adalah untuk melayani kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan Burness ini sebagai percubaan menghapuskan bahasa dan budaya-budaya orang Cina. Ia pada tahun 1952 dan cadangannya adalah memajukan sistem sekolah kebahasaan dengan pengenalan unsur peribahasa kepada set-set vernacular dan memajukan sistem sekolah kebahasaan dengan pengenalan unsur peribahasa kepada set-set vernacular. Dan seterusnya adalah mengekalkan sekolah aliran jenis kebahasaan, iaitu Inggeris yang sedia ada. Dan yang terakhir iaitu nombor 5, ordinari pelajaran. Tujuan dia adalah untuk mengkaji cadangan-cadangan laporan Burness dan juga laporan Fan Wu yang terdiri daripada Cikgu Dr. Fan and Dr. Wu, serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik. Okey, dia dicipta pada dia adakan pada tahun 1952 dan cadangannya adalah sistem pendidikan sekolah kebahasaan ini dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur di sekolah-sekolah Melayu.
Seterusnya, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris juga mula dikuatkuasakan di sekolah-sekolah Cina dan Tamil. Seterusnya, sekolah bahasa kebangsaan iaitu sekolah bahasa Inggeris akan dikekalkan. Dan seterusnya, pendidikan agama diadakan pada waktu persekolahan untuk murid yang beragama Islam. Dan yang terakhir adalah sekolah vokasional akan diperkembangkan. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia semasa Akta Pendidikan pada tahun 1996 dikenali juga sebagai Ran Undang-Undang Pendidikan yang bertujuan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda agar sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, peruntukan umum semua tahap persekolahan bermula dari prasekolah hingga pendidikan tinggi, semua kategori sekolah iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Status bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Bagi dasar pendidikan kebangsaan, misi Kementerian Pendidikan membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Pada tahun 1999, Matlamat Pendidikan Kebangsaan melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat, setia dan bersatu padu, melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan bersejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan pembangunan negara. Bagi pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris pada tahun 2002, mata pelajaran sains dan matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris bertujuan untuk memastikan negara tidak ketinggalan dalam globalisasi dunia yang kian meningkat. Implikasi: guru mata pelajaran matematik dan sains perlu menguasai kefasihan dalam bahasa Inggeris dari segi pertuturan dan penulisan. Buku-buku teks bagi mata pelajaran sains dan matematik tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan 6 rendah disediakan dalam bahasa Inggeris. Pendidikan wajib pada tahun 2003, setiap ibu bapa warga negara Malaysia yang anaknya mencapai umur 6 tahun hendaklah mendaftarkan anak tersebut untuk hadir ke sekolah. Jika gagal berbuat demikian, ibu bapa tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Implikasinya, unsur equity peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat direalisasikan. Hak asasi kanak-kanak akan terpelihara. Status mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pada April tahun 2005, mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil dijadikan sebagai mata pelajaran efektif sahaja di sekolah-sekolah kebangsaan. Rasionalnya adalah kerana pengurangan bilangan murid di sekolah kerajaan, peningkatan bilangan murid-murid bukan Cina di sekolah vernakular Cina. Implikasi bilangan guru terlatih dalam khususan bahasa Cina dan bahasa Tamil perlu ditingkatkan lagi. Sekolah bersetari sebagai memenuhi tuntutan di masa akan datang dalam melahirkan pekerja ilmu yang bermaklumat, mahir, berketerampilan dan mempunyai etika yang positif. Pelaksanaan P&P kurikulum menggunakan kemudahan teknologi yang terkini mampu untuk mengembangkan potensi pelajar dalam pelbagai aspek melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekolah wawasan diwujudkan bagi mengeratkan perpaduan kaum di negara ini. Berkonsepkan 3 aliran iaitu SK, SJKC dan SJKT yang ditempatkan dalam satu kompleks. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Para pelajar digalakkan berkongsi kemudahan SPT kantin, lapangan perhimpunan, gelanggang permainan dan padang sekolah. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Penyata Rahman Talib mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari tahun 1960. Tujuan menyemak semula dasar pelajaran kebangsaan dan membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Cadangannya adalah pendidikan secara percuma di sekolah rendah,
kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan dan memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Bagi akta pelajaran, tujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik pada tahun 1961. Laporan Huseon diketahui oleh Huseon, Menteri Pelajaran. Tujuan menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umum persekolahan pada tahun 1971. Cadangannya adalah bahasa Melayu diiktirafkan sebagai bahasa pengantar, namun kedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara. Yang kedua, masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperolehi pencapaian yang baik. Laporan Kabinet dipengerusikan oleh Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengkaji semua matlamat dan kesan sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulum, dalam rangka dasar pelajaran. Kebangsaan yang mewujud dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek maupun jangka panjang, dan memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih. Pada tahun 1979, cadangan ini memberi tumpuan kepada pendidikan asas 3M. Kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan, fokus diberi kepada pendidikan kerohanian yang kukus dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Penutup, perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan dasar-dasar negara yang sentiasa ditambah baik bagi memastikan keperluan rakyat terbela. Perubahan dalam sektor pendidikan menjadi intipati penting dalam pengukuhan perpaduan negara ke arah yang lebih baik, kerana pendidikan menjadi peneraju pembentukan masyarakat. Aspek nilai murni sangat penting dan perlu ditekankan dalam pendidikan, kerana sebagai sebuah masyarakat majmuk, nilai-nilai murni perlu ada dalam diri setiap warga negara. Kelemahan yang wujud umpama bara yang akan merebak menjadi besar, malah boleh menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh itu, untuk mencapai matlamat perpaduan negara yang kukuh, seluruh masyarakat perlu berganding bahu seiring dengan usaha murni. Kerajaan melalui dasar-dasar dan rancangan baru, mutu pendidikan yang sempurna serta hubungan masyarakat yang harmoni menjadi tongkat kejayaan yang akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan dapat merealisasikan wawasan 2021.